Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar prinsip perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita akan sambung bab 5 perakaunan untuk syarikat berhad menurut share siri keempat. Standard pembelajaran untuk hari ini 14.4 dividen tunai. Di akhir pembelajaran nanti, pelajar-pelajar akan dapat menerangkan maksud dividen tunai. Pelajar-pelajar juga akan dapat menjelaskan jenis dividen tunai. Pelajar-pelajar akan dapat mengira dividen interim dan dividen akhir. Pelajar-pelajar juga akan dapat mengira dividen share keutamaan dan share biasa bagi beberapa tahun kewangan. Pelajar-pelajar juga akan dapat membincangkan sebab berlakunya dividen tertunggak dan dapat merumuskan hak pemegang share keutamaan bersifat kumulatif terhadap dividen tunggak. Baiklah pelajar-pelajar, dividen merupakan sebahagian keuntungan yang dibayar oleh syarikat kepada para pemegang share. Ingat tu, itu cara pengagihan keuntungan kepada para pemegang share. Kita panggil sebagai dividen. Okey? Di mana kadar dividen ini dikira dalam dua bentuk. Yang pertama, peratus atas modal diterbitkan dan berbayar penuh ataupun nilai dividen se-share. Okey, jumlah dividen bergantung kepada keuntungan yang diperolehi oleh sesebuah syarikat dan mengikut cadangan daripada lembaga pengarah syarikat. Baiklah, kita lihat pula apakah maksud dividen tunai. Maksud dividen tunai, keuntungan yang diagihkan kepada pemegang share dalam dua kaedah, iaitu yang seperti cikgu cakapkan tadi, mengikut peratus se-share atau nilai se-share. Di mana ia dibayar ke atas modal diterbitkan dan berbayar penuh. Seterusnya, kita lihat pula apakah jenis dividen tunai. Dividen tunai ni ada dua jenis. Yang pertama kita panggil sebagai dividen interim. Dividen interim ini merupakan dividen yang dibayar sebelum keuntungan sebenar diketahui. Dan pembayaran dibuat sebelum tempoh perakaunan berakhir. Jadi maksudnya dia dibayar dulu sebelum kita tahu berapa keuntungan perniagaan. Okey, manakala dividen yang kedua adalah dividen akhir. Dividen akhir diisytiharkan selepas keuntungan sebenar diketahui dan pembayarannya dibuat selepas tempoh perakaunan berakhir. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan kepada kamu bagaimana pengiraan dividen interim dan dividen akhir. Kedua-dua dividen ini cara pengiraannya sama. Untuk dividen share keutamaan, sama ada interim atau akhir, cara mengiranya, modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan, darabkan dengan peratus dividen yang ditetapkan dan darabkan dengan tempoh masa. Manakala untuk dividen share biasa, sama ada untuk interim atau akhir, cara pengiraannya, modal diterbitkan dan berbayar penuh share biasa, darabkan dengan peratus dividen yang diisytiharkan. Tapi tak perlu darab dengan tempoh masa. Atau modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan, darabkan dengan nilai dividen se-share. Untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas, cikgu menggunakan soalan yang sama seperti sebelum ni. Dan hari ini kita nak selesaikan untuk soalan D. Iaitu menghitung dividen interim dan dividen akhir. Lihat bagaimana untuk mengira dividen interim terlebih dahulu. Okey, mula-mula sekali kamu baca petikan dalam perenggan yang kedua. Syarikat telah memutuskan untuk membayar dividen interim kepada pemegang share keutamaan
dan dividen berkadar 3% kepada pemegang share biasa. Bayaran dibuat pada 31 Julai 2019. Okey, sekarang kita akan mula mengira dividen interim untuk pemegang share keutamaan dulu. Tadi cikgu dah bagi tahu formulanya. Modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan. Kamu darabkan dengan peratus dividen yang ditetapkan dan tempoh masa. Okey. Dividen interim 6% share keutamaan, ya. Kamu ambil modal diterbitkan dan berbayar penuh iaitu RM500,000 darabkan dengan RM2, ya. Kamu boleh rujuk dalam bahagian A yang telah kamu jawab iaitu kamu dapat RM1,000,000, ya. Darabkan dengan 6% share keutamaan, ya, kadar dividen tetap, dan darabkan dengan 3/12 iaitu 3 daripada 12 bulan. Macam mana cikgu dapat 3 daripada 12 bulan, ya? Mula sekali, kamu kena tahu bilakah share keutamaan itu diterbitkan, iaitu pada 2 April 2019. Okey, dan bila pula, ya, dividen interim diumumkan ataupun akan dibayar, iaitu pada 31 Julai 2019. Okey. Jadi cikgu tunjukkan dalam bentuk skala ni supaya kamu mudah nampak, ya. Di sini kita lihat, ya, pada 2 hari bulan 4 share keutamaan diterbitkan. Jadi daripada 2 hari bulan 4 hingga ke 31 hari bulan 7, ya, berapa jangka masa ataupun bulan, okey, di mana dividen interim ini dibayar. Okey, kita tengok, ya. Daripada 2 hari bulan 4 ke 2 hari bulan 5 dah menjadi 1 bulan. 2 hari bulan 5 ke 2 hari bulan 6 dah jadi lagi 1 bulan, dah 2 bulan. 2 hari bulan 6 ke 2 hari bulan 7 dah jadi 1 bulan lagi, jadi 3 bulan. Okey, daripada 2 hari bulan 7 ke 31 hari bulan 7 tak cukup sebulan, ya. Kerana untuk cukup sebulan mesti sehingga 2 hari bulan 8. Jadi daripada 2 hari bulan 7 ke 31 hari bulan 7 baru 29 hari. Okey. Jadi 29 hari ni belum cukup sebulan. Jadi kita tak payah kira dulu. Jadi di sini untuk dividen interim kita hanya kira 3 bulan. Okey, bagaimana yang 29 hari ni? Mesti kamu tertanya-tanya kan? Okey, untuk 29 hari ini, share keutamaan ini akan dibayar dividen akhir. Maksudnya kita akan masukkan dalam pengiraan dividen akhir. Okey. Seterusnya, jadi apabila kamu darabkan, ya, ketiga-tiga ini iaitu modal diterbitkan dan berbayar penuh, darab kadar dividen, darab tempoh masa, kamu akan dapat jumlahnya RM15,000, ya, dividen interim 6% share keutamaan. Okey, seterusnya kita akan kira pula dividen interim untuk share biasa, ya. Okey, dividen interim share biasa, ya. Kamu ambil modal diterbitkan dan berbayar penuh RM1,000,000 darab RM1, ya. Kamu telah pun kira sebelum ni. Kamu akan dapat RM1,000,000 dan darabkan dengan 3%. Okey, mana cikgu dapat 3% ni? Ini adalah, ya, peratus dividen yang diisytiharkan oleh syarikat untuk pemegang share biasa. Jadi kamu akan dapat jumlahnya RM30,000 untuk dividen interim share biasa. Okey. Tapi soalan, ya, minta kamu dividen interim sahaja. Jadi maksudnya di sini dia minta jumlah. Jadi kamu jumlahkan, ya, kamu jumlahkan, ya, kamu akan dapat RM45,000, ya, jumlah dividen interim. Okay. Seterusnya kita akan kira pula dividen akhir. Okey, kita baca terlebih dahulu maklumat yang diberikan dalam perenggan yang keempat, iaitu pada 31 Mac 2020, ya. Untuk bersih perniagaan ialah RM180,000. Lembaga pengarah telah mengumumkan perkara-perkara berikut. Yang pertama, bayaran dividen akhir atas share keutamaan, ya, atas share keutamaan. Jadi kalau sebut atas share keutamaan, berapa dividen dia? Dividen dia adalah tetap, ya. Kalau kamu lihat daripada perenggan yang pertama, telah diberitahu dividen dia adalah 6%, ya. Kamu nak tengok kat mana? Tengok di
di depan perkataan share keutamaan. Disebut 6% share keutamaan. 6% tu adalah dividen tetap share keutamaan. Dan syarikat juga membayar dividen akhir 4% kepada pemegang share biasa. Okey. Kamu tahu bahawa dividen untuk share biasa diumumkan pada setiap tahun. Jadi dividennya berubah-ubah. Okey. Okey, jadi kita akan mula mengira dividen akhir untuk 6% share keutamaan. Ya. Cara pengiraan dia, kita akan ambil modal diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan iaitu RM500,000 darabkan dengan RM2. Kemudian kamu darabkan dengan kadar dividen dia. Kadar dividen ni tetap iaitu 6% dan darabkan dengan tempoh masa. Tempoh masa di sini, ya, kamu kena tahu bahawa share diterbitkan pada 4 April. Kemudian tarikh akhir ataupun dividen akhir diberikan pada tempoh perakaunan ini berakhir pada 31 Mac 2020. Jadi di sini kalau kamu lihat ada 12 bulan lah, ya. Maksud setahun, tempoh perakaunan setahun. Jadi macam mana cikgu dapat 9 daripada 12? Ya, dengan cara cikgu ambil 12 bulan, tolakkan 3 bulan yang telah diberikan dividen interim kepada pemegang share keutamaan. Jadi 12 tolak 3 kamu dapat 9 bulan. Ya, itulah dividen tempoh masa untuk diberikan dividen akhir kepada share keutamaan. Kamu darabkan ketiga-tiga ni, kamu akan dapat RM45,000, ya. Dividen akhir 6% share keutamaan RM45,000. Okay, seterusnya kita kira pula dividen akhir untuk share biasa, ya. Okey, formulanya masih sama macam dividen interim, iaitu modal diterbitkan dan berbayar penuh darabkan dengan 4%. Ya, 4% ni cikgu dapat daripada soalan. Okey. Daripada soalan yang diberikan. Okey, jadi kamu darab, kamu akan dapat RM60,000. Dividen akhir share biasa. Okey, tapi soalan minta kepada kita untuk memberikan dividen akhir saja. Jadi bila sebut dividen akhir, itu maksudnya jumlah dividen akhir. Jadi kamu jumlahkan, ya, dan kamu akan dapat, ya, RM105,000 jumlah dividen akhir. Okey, cikgu harap kamu telah pun faham cara pengiraan dividen interim dan dividen akhir. Okey, seterusnya kita akan lihat, okey, sebab berlakunya dividen tertunggak, ya. Okey, pelajar-pelajar, pembayaran dividen untuk pemegang share, ya, bergantung kepada jumlah keuntungan syarikat dan kelulusan oleh lembaga pengarah, ya. Dan kamu dah tahu sebelum ni, dividen akan diberikan terlebih dahulu kepada pemegang share keutamaan, kemudian barulah diikuti dengan share biasa sekiranya syarikat mempunyai lebihan keuntungan. Okey. Dan kamu kena tahu pemegang share keutamaan dia bersifat kumulatif, iaitu bertimbun tambah, boleh bertimbun tambah. Apa tu bertimbun tambah? Ya, di mana dividen iaitu boleh mendapat dividen tertunggak. Dividen yang tak dibayar pada semasa boleh diterima atau dituntut oleh pemegang share keutamaan pada tahun-tahun berikutnya di mana syarikat mempunyai keuntungan. Okey? Okey. Dan tadi cikgu dah bagi tahu bahawa pemegang share keutamaan ni didahulukan dalam pemberian dividen, ya. Sebelum diberikan dividen kepada pemegang share biasa. Okey, kenapa share keutamaan yang dapat dulu? Kerana share keutamaan ni, pemegang share keutamaan, kadar dividen mereka adalah tetap. Setiap tahun dia tetap kena dapat sebanyak itu. Sama ada syarikat untung atau tidak, atau untung tinggi atau untung rendah, dividennya adalah tetap. Berbanding share biasa, dividennya berubah-ubah mengikut, ya, kadar dividen ataupun peratus dividen atau nilai se-share yang diumumkan oleh syarikat. Okey. Jadi memandangkan prestasi syarikat yang tidak menentu, ada kalanya memuaskan, ada kalanya tidak, ya, menyebabkan keuntungan yang diperolehi itu tidak tetaplah untuk pemegang share biasa, ya. Okey. Jumlah dividen
yang tertunggak untuk pemegang share keutamaan. Yang tadi cikgu sebutkan tadilah, sekiranya pada tahun semasa syarikat mengalami kerugian, jadi dia tak ada keuntungan kan. Jadi macam mana dia nak bayar dividen? Jadi untuk share keutamaan, walaupun dividen tetap, memandangkan syarikat mengalami kerugian atau prestasi yang tidak baik, maka pada tahun tersebut share keutamaan pun tak dapat dividen. Tetapi syarikat bertanggungjawab untuk membayar dividen untuk tahun-tahun yang berikutnya apabila syarikat mendapat keuntungan. Jadi itu yang kita panggil bersifat kumulatif, di mana bertimbun tambah, iaitu pemegang share keutamaan yang berhak mendapat dividen-dividen pada tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar lagi, iaitu kita panggil dividen tertunggak. Okey. Seterusnya, kita lihat pula hak pegangan share keutamaan bersifat kumulatif terhadap dividen tertunggak. Yang tadi cikgu sebutlah. Jadi, pemegang share keutamaan mempunyai hak menuntut dividen yang tertunggak pada tahun yang syarikat tidak mendapat keuntungan. Okey, jadi untuk nak bagi kamu lebih faham, cikgu tunjukkan contoh. Contoh ni menunjukkan kita keuntungan yang diterima oleh sebuah syarikat untuk 5 tahun dan pembayaran dividen yang dibuat kepada pemegang share keutamaan dan share biasa. Okey, kita lihat satu persatu. Pada tahun 2014, keuntungan syarikat 260, Okey, jadi pembayaran dividen kepada share keutamaan adalah 10%, Jadi dia tetap. Jadi setiap tahun syarikat membayar 200,000 kepada pemegang share keutamaan. Jadi di sini kalau kamu lihat untuk tahun 2014, setelah pembayaran dividen dibuat kepada share keutamaan, lebihan keuntungan yang masih ada adalah 60,000. Okey, selepas ada lebihan itulah barulah syarikat akan bayar kepada pemegang share biasa. Okey. Untuk tahun 2015, keuntungan syarikat naik, iaitu menjadi 800,000, naik. Tetapi untuk pemegang share keutamaan, dia punya dividen tetap. Tak kira lah keuntungan naik ke, turun ke, tak ada ke, keuntungan dia, dividen dia tetap, itu sebanyak 200,000. Jadi di sini kita lihat 800,000 tolakkan 200,000, syarikat masih ada lebihan keuntungan sebanyak 600,000. Jadi 600,000 inilah yang akan dibayar kepada dividen yang akan dibayar kepada pemegang share biasa. Okey, pada tahun 2016, syarikat mendapat keuntungan sebanyak 200,000, jadi di sini 200,000 ni akan terus dibayar dividen kepada pemegang share keutamaan kerana dividen share keutamaan adalah tetap, bila lepas tolak dividen share keutamaan, tiada lebihan keuntungan, maka pada tahun 2016 share biasa tak akan dapat dividen lah, mereka tak ada dividen. Okey, kita lihat pula tahun 2017, tiada keuntungan untuk syarikat, tak ada untung langsung pada tahun tersebut. Jadi apa yang akan berlaku? Kedua-dua pemegang share tak akan dapat dividen lah pada tahun tersebut. Tetapi kena ingat bahawa pemegang share keutamaan dia bersifat kumulatif, iaitu bertimbun tambah terhadap dividen tertunggak. Okey, jadi dividen tertunggak ini perlu dibayar pada tahun-tahun berikutnya apabila syarikat mendapat keuntungan. Okey, kita lihat pada tahun 2018, okey, syarikat telah mendapat keuntungan balik, iaitu sebanyak 430,000. Okey, jadi syarikat perlu membayar dividen tahun semasa dan tahun-tahun lepas yang dividennya belum dibayar kepada pemegang share keutamaan. Jadi di sini tahun sebelumnya yang belum dibayar adalah pada tahun 2017, iaitu 200,000. Okey, jadi tahun semasa 200,000. Jadi dah jadi 400,000. Jadi syarikat akan bayar 400,000 kepada pemegang share keutamaan, Jadi bila kita tolakkan, kita dapati lebihan untung yang masih ada adalah 30,000. Jadi hanya 30,000 ini sajalah yang akan diagihkan kepada pemegang share biasa, Okey, share biasa dia tidak akan dapat dividen tertunggak. Dia tak ada dividen tertunggak, dia tak ada istilah tu kerana kadar dividennya tidak tetap seperti pemegang share keutamaan, Okey, kita telah pun selesai untuk tajuk dividen dan
Dan ini menunjukkan kita juga telah selesai untuk bab ini, ya. Okey. Sebelum berakhir, cikgu harap kamu telah pun faham apa itu dividen tunai, apa jenis dividen tunai. Itu ada dua jenis, iaitu dividen interim dan dividen akhir, ya. Kemudian bagaimana pengiraan dividen interim dan dividen akhir, iaitu formulanya sama. Okey. Kemudian kamu telah pun tahu apakah sebab-sebab berlakunya dividen tertunggak kepada pemegang syek keutamaan. Okey, dan yang terakhir kamu juga telah tahu apa hak pemegang syek keutamaan yang kita panggil bersifat kumulatif terhadap dividen tertunggak. Okey. Sebelum berakhir, cikgu minta kamu jawab latihan yang cikgu berikan ini di dalam buku latihan akaun, dan jangan lupa kamu ambil gambar dan hantarkan ke Google Classroom untuk tapak tajuk ini ya. Sebelum berakhir, cikgu ada motivasi untuk kamu. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak belajar. Ya, maksudnya di sini belajar. Ya betul, belajar itu bukan perkara yang mudah. Ianya sukar, tetapi kalau kamu dapat melaluinya, kamu berusaha, sehingga kamu boleh berjaya, maka kamu akan kecapi kebahagiaan untuk jangka masa yang panjang, iaitu untuk masa hadapan kamu. Tetapi sekiranya kamu give up pada hari ini, lelah yang kamu rasa hari ini, sebenarnya tidak akan berhenti di situ saja. Ia akan berlarutan sepanjang hidup kamu. Kerana pelajar, kehidupan tanpa pelajaran amat sukar di luar sana. Jadi, teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okey, bye.